Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang teori kewujudan. Teori kewujudan ni di bawah subjek teori kaunseling TSL 4023 yang diajar oleh Puan Nurayana Sarifuddin. Jadi saya akan teruskan dengan ahli kumpulan saya. Jadi yang pertama, ahli kumpulan saya diketuai oleh Farha, nombor matrik D20313010, dan seterusnya diri saya sendiri iaitu Nur Fatimah Ahmad Razali D20312739, dan yang terakhir adalah Farhati iaitu D20312941. Jadi seterusnya saya akan membincangkan tentang pengenalan kepada teori kewujudan ini. Jadi pembentangan ini adalah berkaitan penyelesaian kes yang berkaitan dengan teori kaunseling. Maafkan saya, pembentangan ini berkaitan dengan penyelesaian kes berkaitan dengan teori kewujudan bagi subjek teori kaunseling. Teori kewujudan ini bertemakan manusia sering berhadapan dengan ketidaktentuan dalam kehidupan. Maksudnya apa-apa je lah peristiwa ataupun apa-apa yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dan manusia juga memiliki hak untuk membuat pilihan, sama ada pilihan yang baik ataupun pilihan yang buruk. Dan seterusnya sebagai manusia kita ni tak lari dalam buat pilihan setiap hari. Contohnya nak pergi makan ke tak, hari nak pakai tudung merah ke tudung biru, contoh. Dan kesedaran tentang kebebasan dan tanggungjawab, dan tanggungjawab inilah yang menghasilkan kerisauan yang berkaitan dengan identiti diri sendiri. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita nak kenal dululah siapa pelopor kepada teori kewujudan ni. Jadi untuk teori ni ada dua pelopor, iaitu yang pertama nama beliau ialah Rollo May. Maafkan saya kalau salah, Rollo May. Beliau ni dilahirkan di Ada, Ohio pada tahun 1905, dan hubungan Rollo May dengan keluarga ni tak berapa nak baik kan. Dan sampaikan satu tahap dia membayangkan hidup dia ni tak bahagia bila ada dekat rumah kan. Dan dia juga pernah mengalami kegagalan dalam perkahwinan sebanyak 2 kali. Sehingga kan dia ingat yang hidup ni tak gembira, dan dia percaya bahawa kegelisahan ni ataupun apa yang berlaku ni sesuatu yang bahaya pada manusia. Dan pada tahun 1933 beliau masuk kepada Union Theologically Seminary, iaitu satu seminar lah yang dipengaruhi oleh ahli teologi kewujudan, iaitu Paul Tillich. Maafkan saya kalau saya salah sebut. Jadi seterusnya kita pergi kepada pelopor yang kedua, iaitu Jadi pelopor yang kedua adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl ini dilahirkan di Vienna, Austria pada tahun 1905. Beliau ni merupakan pelajar kepada Sigmund Freud, tapi dia lebih meminati existential lah ataupun teori kewujudan, dan mewujudkan formula dan idea tentang teori kewujudan dalam kaunseling ni. Kalau nak tahu, Viktor Frankl ni dia dipenjarakan oleh Nazi pada Perang Dunia yang Kedua, di mana ahli keluarga dia telah mati, termasuk isteri, anak dan abang dia. Dan disebabkan apa yang berlaku dalam hidup dia ni, dia merasakan bahawa hidup ni tak ada apa-apa. Maksudnya ialah ramai orang fikir bila masuk penjara ni duduk dalam bilik sempit kan. Itulah tempat tidur, itulah tempat makan, itulah tempat beriadah. Jadi ramai orang rasa macam inilah akhir kehidupan aku. Tapi tak pada dia, di mana dia mewujudkan, walaupun dalam penjara dia tak membiarkan diri dia tu ataupun fikiran dia tu terhenti setakat tu kan. Dan dia kerap berfikir kan, sehingga dia dapat mewujudkan teori ni. Jadi seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Syakira binti Muhammad Syukri. Pandangan terhadap manusia, keupayaan untuk kesedaran diri. Sebagai manusia, kita boleh membuat refleksi kerana kita berupaya mencari kesedaran diri. Semakin tinggi kesedaran kita, semakin tinggi kebebasan kita. Kemudian kebebasan dan tanggungjawab. Yang dimaksudkan dengan kebebasan dan tanggungjawab dalam teori ini ialah manusia bebas memilih antara alternatif yang ada. Manusia mempunyai peranan yang besar dalam membentuk hala tuju hidupnya atau destinasi hidupnya.
kita sepenuhnya bertanggungjawab kepada kehidupan kita. Tindakan dan kegagalan kita untuk bertindak sewajarnya kewujudan manusia yang tidak autentik mengandungi kekurangan kesedaran tentang tanggungjawab peribadi dan secara spesifik menganggap kewujudan kita adalah dikawal oleh faktor luaran. Kemudian, mencari identiti dan hubungan dengan orang lain. Setiap manusia ingin mencari identiti diri. Proses ini tidak berlaku secara automatik dan memerlukan keberanian. Manusia berusaha mencari hubungan dengan orang lain. Kita mesti memberi sumbangan kepada orang lain dan perhatian terhadap mereka. Mencari identiti dan perhubungan dengan orang lain terbahagi kepada 4, iaitu keberanian, pengalaman perhubungan dan berusaha mencari identiti. Keberanian diperlukan untuk belajar hidup daripada pengalaman diri. Pengalaman keseorangan ialah rasa keseorangan datang apabila manusia mendapati ia tidak boleh bergantung kepada orang lain untuk peneguhan diri. Seterusnya, pengalaman perhubungan bermaksud kita menginginkan kehadiran orang lain dalam dunia kita. Berusaha mencari identiti pula ialah kesedaran tentang keseorangan sangatlah menakutkan, seperti orang lain takut menerima kebebasan dan tanggungjawab kerana risiko terlibat. Sesetengah orang juga mengelak menerima hakikat keseorangan dan bersendirian. Kemudian, mencari makna kepada tujuan, nilai dan matlamat. Kita sering menghadapi ketentuan dunia yang tidak boleh dielakkan. Ini bermakna kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai kemungkinan dalam kehidupan dan tidak dapat mengelakkan diri dan menerimanya. Keadaan ini berkaitan dengan takdir dan ketentuan Allah. Seterusnya, kebimbangan sebagai situasi hidup. Kebimbangan normal adalah tindak balas sesuai kepada peristiwa yang dihadapi. Kebimbangan neurotik adalah sebaliknya. Ia tidak sesuai dengan situasi. Ia di luar kesedaran seseorang dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat bergerak. Hidup secara sihat dari segi psikologi melibatkan sedikit kebimbangan neurotik. Sementara menerima dan berusaha mengatasi kebimbangan normal adalah sebahagian dari hidup. Yang terakhir adalah kesedaran tentang kematian. Kematian tidak melihat sebagai perkara negatif, tetapi sebagai satu kesedaran bahawa kematian adalah fitrah manusia yang signifikan kepada kehidupan. Ciri manusia yang jelas ialah keupayaan untuk memegang kepada realiti masa hadapan dan kematian yang tidak dapat dielakkan. Konsep utama. Kebebasan. Dalam menghadapi situasi yang tidak mempunyai makna, kita akan menyedari kebebasan untuk memilih sikap dan juga tindakan kita. Meskipun terdapat batasan atau sekatan, kita sebenarnya masih boleh memilih sikap atau tindakan kita kerana kebebasan adalah hak kita. Pemilihan ini yang akan menentukan jalan buntu atau sebaliknya. Kemudian, tanggungjawab. Manusia sememangnya tidak dapat lari dari tanggungjawab untuk memilih kerana manusia akan terus berkembang melalui pemilihan yang dilakukan. Kesedaran terhadap tanggungjawab sering menimbulkan kerisauan kerana risiko yang bakal dihadapi. Kaedah pengendalian tanggungjawab ini yang akan membentuk identiti diri. Kesedaran diri. Manusia sememangnya tidak dapat dari batasan biologi dan persekitaran hidupnya. Contohnya sikap malas, masalah kesihatan, kemiskinan dan segala jenis sekatan. Namun, terdapat banyak alternatif untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kerana jika kita gagal dalam sesuatu perkara, masih banyak perkara lain yang boleh dilakukan dan yang paling penting adalah kreatif dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, penciptaan makna dan kecemasan. Dalam hidup ini, manusia sering berhadapan dengan ketentuan dunia yang tidak dapat dielakkan kerana terpaksa berhadapan dengan pelbagai kemungkinan. Dalam Islam, hal ini boleh dikaitkan dengan qada dan qadar atau dikenali sebagai takdir. Contohnya, kita sering berhadapan untuk mencapai sesuatu yang membanggakan, namun tidak semua yang kita akan peroleh seperti mana yang kita kehendaki. Kita juga harus menerima kenyataan yang kadang-kadang kita tidak mampu menentukan segala yang berlaku mengikut kehendak kita kerana kadang-kadang ia berada di luar batas kemampuan kita. Okey, kajian kes. Zunur ialah seorang remaja berusia 17 tahun dan merupakan pelajar sekolah menengah.
Beliau mempunyai kawan rapat dan sering berkongsi masalah. Namun hubungan antara Zunnur dan kawan dia mulai musnah apabila terdapat khabar angin yang mengatakan tentang keburukan kawan dia sendiri. Dan sekarang kawan dia jadi sombong lah dan tak nak mengaku kesalahan yang dia buat. Jadi kawan Zunnur ni pula seorang yang kawan Zunnur ni seorang yang kuat cemburu kan. Dan bila Zunnur ni tanya something, of course akan berlaku perang mulut lah. Sebab bila kita dah tak, apa orang kata, dah tak sekufu ni, dah tak sekufu pemikiran dan sebagainya, akan sedang berlaku salah faham lah. Dan jadinya Zunnur ni dia berubah daripada dulu berkawan, suka bercakap, jadi dia jadi seorang yang pendiam dan suka seorang diri lah. Dan sejak akhir ni kawan Zunnur pula, dia cubalah balik kan, nak memperbaiki ukhuwah tu antara dia dengan Zunnur. Jadi bila ada dua konflik, Zunnur ni dia jadi macam confused tau, ataupun rungsing. Dia nak kawan balik dengan kawan dia sebab dia rindulah best friend dia kan. Best friend dia dulu, kongsi sama-sama masalah, pergi sana, pergi sini. Tapi disebabkan konflik yang berlaku, si Zunnur ni menjauhkan diri. Apa orang kata, jauh hati dengan kawan dia ni. Jadi dia tersepit di antara tengah-tengah. Dia nak memilih kembali seperti dulu dan melupakan dia punya perasaan tergurih dan sebagainya, ataupun kekal dengan diri dia sekarang dalam masa yang sama dia merindui kawan dia. Tapi bila teringat apa yang berlaku ni, dia jadi macam dia tak nak kembali kepada hubungan yang dia pernah ada dengan kawan dia ni. Jadi seterusnya kita akan bincanglah bagaimana teori kewujudan ni membantu menyelesaikan masalah Zunnur ni. Jadi yang pertama, kita akan gunakan kepercayaan diri sebagai asas kepada terapi lah, teras kepada terapi ni yang meliputi 3 peringkat utama, iaitu penyelesaian dan penerokaan masalah. Kaunselor kena bantu Zunnur ni untuk terangkan identiti dan tanggapan kepada kehidupan Zunnur ni sendiri. Kita sebagai seorang kaunselor, kita boleh bagi tahu juga kepada Zunnur ni apa yang berlaku ni semua ketentuan Allah kan. Kita pun sebagai umat Islam tahu apa yang jadi ni semua Allah yang tetapkan. Kita sebagai manusia ni hanya menjalankan apa yang Allah tetapkan. Dan Zunnur kena terimalah apa yang jadi ni kan. Maksudnya jangan menidakkan benda yang berlaku. Dan yang kedua, Zunnur ni kena kenal diri dia dulu. Maksudnya sebelum dia nak teruskan hubungan dengan orang, dia kena kenal diri dia ni seorang yang penyayang ke, penyabar ke, bertanggungjawab ke, ataupun sebaliknya pemarah, tak suka dengar cakap orang dan sebagainya. Dan yang ketiga, maafkan saya, yang keempat, Zunnur kena sedar kewujudan dia ni atas muka bumi ni sebagai apa kan. Sebagai orang Islam kita tahu Allah sebut dalam Quran, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Allah hidupkan kita atas muka bumi ni sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ataupun kalau kita nak cakap di sudut teori kaunselingnya, kita ni ada sebab kenapa kita atas dunia ni. Allah tak datangkan kita saja-saja dalam dunia ni kan. Mesti ada sebab kenapa Allah hidupkan kita pada hari ni. Dan Zunnur pun kena ingat juga perpisahan ataupun pergaduhan tidak menjadikan hubungan tu terhenti di situ. Maksudnya sekalipun kita bergaduh, kita masih boleh berkawan. Tapi mungkin status tu dah berubah lah. Contoh kalau dulu kita panggil dia best friend kita, sahabat kita, tapi bila dah gaduh dan kita ambil keputusan untuk tidak seperti dulu, kita masih boleh kawan. Mungkin jadi kawan biasa, just bertanya khabar, hari ni kau buat apa, macam tu. Tidaklah macam dulu, maksudnya tak macam pergi sana sama-sama, share masalah dan sebagainya kan. Ada orang menganggap bahawa bila dah gaduh ni, okeylah kita dah musuh, tak boleh macam dulu dah. Sedangkan bila kita gaduh ni, mungkin itu adalah salah satu jalan untuk kita muhasabah diri kita lah. Ataupun kita sekadar jadikan itu sebagai satu pengajaran kepada diri kita yang akan datang. Oh, kalau aku berkawan nanti jangan buat macam ni, macam tu. Dan seterusnya, Zunnur ni kita kena ingatkan dia bahawa dia ada kebebasan nak buat pilihan. Maksudnya dia berhak nak pilih dia nak kawan balik dengan kawan dia ke, ataupun dia tak nak kawan dengan kawan dia kan. Maksudnya itu terpulang kepada dia lah. Dan dia sebenarnya ada keputusan dekat tangan dia dan dia bertanggungjawab atas keputusan dia sendiri. Saya bagi contoh kalaulah dia pilih untuk kawan dengan kawan dia, adakah dia akan memaafkan
semua kesalahan kawan dia dan tak akan ada dendam antara mereka ataupun tak akan ada isu ataupun ada konflik yang Zunur ni akan mengungkit. Oh, kau dulu pernah kata aku macam ni, kau dulu macam ni. Itu akan menimbulkan konflik yang lain. Ataupun dia memilih untuk teruskan dengan apa yang dia buat sekarang, iaitu survive seorang diri, tak perlukan kawan dia kerana dia nak menjaga hati dia dan juga nak jaga hati kawan dia mungkin. Maksudnya, bila dia memilih untuk sendiri, dia tidak menyakitkan hati kawan dia dengan kalau gaduh nanti kata macam tu ataupun bila seorang diri dia rasa lebih selamat. Maksudnya dia tak akan berhadapan dengan kecewa yang sama, dia tak akan rasa sakit yang sama, dia tak akan rasa dikhianati lagi. Jadinya Zunur ni berhak, dia nak pilih yang mana terpulang. Tapi dengan syarat dia kena tahulah apa consequences ataupun bahasa Melayu ni orang kata bahasa Melayu dia akibat daripada apa yang dia buat tu di masa akan datang. Dan Zunur ni pun kena ingat yang dia ada matlamat sendiri yang nak dicapai. Maksudnya dia nak apa daripada keputusan dia tu. Contoh kalau dia okey aku nak teruskan persahabatan ni, jadi dia kena tahulah apa yang dia kena buat. Tapi kalau dia pilih untuk sendiri, maka dia kena tahulah apa yang dia kena buat. Dia kena ada backup plan orang kata. Dan Zunur ni pula dia kena terokai makna kehidupan ataupun nilai kehidupan. Maksudnya hidup ni bukan sekadar berkawan saja. Jadi bila tak ada kawan, okey kita dah mati kutu, kita dah okey inilah penghujung hidup kita. Tak dinafikan ada orang dia merasakan sahabat kawan ni adalah orang yang paling rapat dengan dia. Jadi bila dia hilang kawan, hilang sahabat, dia rasa dia hilang kehidupan dia. Tapi kita kena ingat yang kewujudan kita atas muka bumi ni ada nilai-nilai tersendiri. Maksudnya mungkin kita nak mencapai cita-cita, nak membahagikan orang tua kita nak ada kereta besar contoh, kita nak ada rumah mewah nanti bila dah kerja. Jadi itu adalah makna-makna kehidupan ataupun nak hidup atas muka bumi jadi hamba Allah yang lebih baik, nak tambah amalan banyak-banyak. Itu mungkin perkara yang Zunur kena terokai, kena cari balik kan. Kenapa aku hidup atas muka bumi ni? Ada orang bila dia ada masalah, dia bukan tak tahu benda tu, dia tahu cumanya pada waktu tu dia ditutupi dengan konflik dia. Dia rasa macam aku dah tak ada kawan, aku dah tak ada tu, aku nak pergi mana, siapa nak kawan dengan aku. Jadinya kita kena bantu Zunur untuk terokai, untuk bagi dia jalan dan ruang untuk dia fikir balik dekat mana nilai yang dia hilang ataupun nilai yang dia mungkin terlepas pandang sebagai seorang manusia dalam hidup ni. Dan macam saya cakap tadi, Zunur berhak untuk memilih kehidupan dia sendiri. Maksudnya dia berhak pilih keputusan dia. Jadi kalau dia nakkan kebahagiaan, dia nakkan diri dia yang dulu, jadi dia kena cari cara lah macam mana aku nak ada kehidupan aku yang dulu kan. Sebagai contoh, okey aku nak balik dengan kawan aku, nak ada persahabatan yang dulu, jadi kita kena buat beberapa orang kata SOP lah, bukanlah mungkinlah sedikit SOP. Okey, kalau kita gaduh nanti boleh tak kita bincang baik-baik, aku tak nak kau ungkit perkara macam ni, aku nak kau cakap elok-elok macam tu. Jadi kalau pula dia memilih untuk tidak berkawan dengan kawan baik dia yang lama, dia perlu juga buat SOP apa yang dia perlu buat untuk untuk overcome dia punya perasaan seorang diri dan sebagainya. Mungkin sibukkan diri dengan persatuan ataupun cuba untuk buat hubungan kawan yang baru dan sebagainya. Jadi itulah antara pengaplikasian teori kewujudan dalam kajian kes Zunur ni. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Teknik terapi luas dan bersifat umum. Teknik bergantung kepada aspek yang ditekankan. Memang tidak dapat dielakkan apabila terapi dalam teori kewujudan dan teori lain menggunakan teknik yang sama kerana ia berbentuk elektif, iaitu sesuatu yang dipilih yang terbaik daripada pelbagai sumber yang berlainan. Frank 1959 dalam Sapora 2005 memasukkan teknik bagi maksud perdebatan yang memerlukan klien berhujah bagi mengatasi rasa takut dan gemetar. Dua teknik khusus yang sering digunakan ialah de-reflection dan hasrat paradox. De-reflection mengandungi sikap tidak memperdulikan masalah dan menumpukan perhatian
klien terhadap sesuatu yang lebih positif. Sifat tidak mencerminkan diri seseorang itu mengandungi kedua-dua aspek positif dan negatif. Klien tidak menggambarkan sebarang keraguan kepada sesuatu. Melalui sifat sebegini, seseorang itu diarahkan kepada sesuatu kehidupan penuh dengan makna positif dan nilai yang memupuk kepada potensi pribadi. Hasrat paradoks pula yang dimaksudkan adalah menumpukan kepada tanda perhatian, maksud dan pemerhatian diri yang keterlaluan yang dilayan dengan teknik kewujudan. Baldwin 1987 dalam Gerald Gowe 2005 menyatakan bahawa penggunaan terapi kendiri adalah asas utama terapi. Untuk fasa permulaan, membantu klien mengenal pasti dan menjelaskan andaiannya tentang dunia. Klien diajak mendefinisikan dan mempersoalkan tentang kewujudan diri klien. Kaunselor mengajar klien bagaimana membuat refleksi ke atas kewujudannya dan melihat peranannya dalam permasalahan dalam hidupnya. Kemudian, fasa pertengahan, klien digalakkan untuk memeriksa sepenuhnya sumber dan autoriti sistem nilai yang klien miliki pada masa kini. Proses penerokaan kendiri akan menuju kepada celik akal baru dan penstrukturan semula nilai dan sikapnya. Klien mendapat idea yang lebih baik tentang apakah bentuk kehidupan yang dianggap berbaloi untuk kewujudannya. Fasa akhir memfokuskan kepada menolong klien mengambil tahu tentang apa yang dipelajarinya semasa sesi kaunseling dan dipraktikkan dalam tindakan. Tujuan teori ini adalah untuk membolehkan klien mencari cara mengimplikasi nilai yang telah diperiksa dan dihayati dengan cara yang konkret. Klien akan menjumpai kekuatannya dan mencari cara untuk mempraktikkan dalam hidup supaya lebih bermakna. Matlamat terapi teori kewujudan ini menekankan kepentingan manusia menghargai dan memahami diri mereka dan kehidupan mereka juga. Malah, dengan teori ini, ia juga membantu klien untuk mencapai kesempurnaan melalui keaslian dalam menjalani kehidupan. Orientasi terapi ini melihat bahawa manusia tidak boleh melarikan diri daripada tanggungjawab dan kebebasan untuk memilih. Klien dalam terapi dibantu untuk berhadapan dengan kebimbangan dalam menjalani kehidupan dengan lebih kreatif. Bugenter 1990 menggariskan 3 matlamat terapi kewujudan, iaitu yang pertama, kita melihat ia membantu klien memahami dan menyedari bahawa andai mereka sendiri tidak sepenuhnya hadir dalam proses terapi, bermakna mereka membataskan pilihan mereka di luar proses terapi. Okey, yang dua pula, cuba membantu klien untuk berhadapan dengan kebimbangan. Maksudnya membantu klien ni berhadapan dengan kebimbangan yang tidak berasas, yang selama ini cuba dijauhi. Okey, yang ketiga pula, membantu klien mendefinisikan semula diri dalam dunia dan dunia mereka dengan cara yang lebih menggalakkan keaslian dalam diri mereka sendiri dan tidak berpura-pura dalam diri mereka. Jauhi sifat pura-pura dan cuba memahami diri mereka semula. Itu yang amat penting dalam matlamat terapi teori kewujudan. Peranan kaunselor dalam terapi teori kewujudan membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri supaya klien akhirnya dapat memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Sebagai contoh, sesetengah klien suka mengalahkan orang atau situasi tertentu yang menyebabkan mereka bermasalah. Kaunselor membantu klien untuk mencapai arif diri dengan meneroka bagaimana orang lain atau situasi tertentu menyebabkan mereka bermasalah. Klien akan ditanya mengenai apa yang dia telah lakukan yang menyumbang kepada masalah. Apakah pilihan yang boleh dibuat dan apakah sumber diri yang dia mungkin boleh digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Matlamat terapi ialah untuk menggerakkan klien yang tersekat dalam masalahnya. Klien dibantu dan dibimbing untuk membuat konfrontasi dalam diri mereka. Itu adalah peranan kaunselor. Seterusnya, peranan klien. Klien merupakan individu yang datang meminta pertolongan dalam
dalam menyelesaikan masalah. Di dalam teori kewujudan ini, klien perlu diyakini bahawa ketakutan, kebimbangan dan kerisauan itu satu perkara yang normal. Dan klien akan menerima galakan dari kaunselor. Klien akan mula terasa mencuba menerokai alternatif baharu secara perlahan. Pengalaman sebegini akan menjadikan klien berasa seronok dan riang serta ingin meneruskan penerokaan tersebut. Keseronokan akibat penerokaan untuk terus meneroka dan akan sedar terhadap pelbagai alternatif untuk dipilihnya. Apabila berhadapan dengan pelbagai alternatif, klien akan berhadapan dengan konflik dan kesulitan. Hasil galakan kaunselor, klien perlu membuat pilihan, menilai dan meneliti yang mana baik dan buruk untuk melakukan sesuatu pemilihan itu. Itu adalah peranan klien. Sekian daripada saya. Terima kasih. Rumusan. Terapi dalam teori kewujudan berjaya menunjukkan ciri-ciri seperti betapa pentingnya manusia kerana manusia itu sentiasa dalam keadaan berubah menuju ke arah nirwana kendiri. Manusia bukanlah mangsa persekitaran tetapi mempunyai keupayaan, kebebasan dan tanggungjawab untuk mencorakkan hidupnya.